apa Zik? Apa yang didinnerkan? Safia sihat? Boy, sihat boy? Okey. Cik Kilfi kita siap? Kilfi. Sihat ya? Alhamdulillah. Hujan tak? Di sini. Ke tak hujan? Hujan? Sama lah hujan sikit-sikit. Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak sambung muka surat yang ke 13. Set 1 muka surat yang ke 13. So kawan-kawan kita yang dah lupa, ini muka depannya. Muka depan dia macam ini. Ni. Pra SPM set 1 ya. So, kita dah masuk paper kedua. Kita nak sambung yang ketiga. So, paper ni malam kedua lah kita bincang. Last week kita dah bincang paper pertama. Okay, kita mulakan guys boleh Bismillahirrahmanirrahim. So, soalan yang seterusnya dia cerita, satu uji kaji telah dijalankan untuk menyiasat. Lepas menyiasat ni tengok. Menyiasat apa? Menyiasat tahap pencemaran udara. Oleh bahan pencemar pepejar dari beberapa tempat yang berbeza. 4 sisip kaca yang bersih digunakan, setiap satu dilekatkan dengan pita selotip seperti yang ditunjukkan. Dia letaklah kat sini. Okey, ni kita punya kaca, ini kita punya selotip lah. Jadi nanti kalau debu tu banyak, debu tu akan berada pada selotip ni lah. Jadi kita tengoklah kawasan mana yang paling banyak debu. Jadi banyaklah pada selotip ni. Okey. Dapat gambaran ni kan? Okey, now kat sini kita ada sisipan kaca tersebut dilabelkan dengan V, W, X dan Z. Setiap satu diletakkan di tempat yang berikut. Okey, V piring petri yang ditutup. Okey, W pula diikat pada pagar sekolah. Yang ni tutup. X pula diletak di tingkat bilik darjah. Z pula diletak dalam pejabat ofis sekolah. So ada 4 tempat yang diletakkan. Okey, rasa-rasanya lah. Ada kat bawah ni. Nampak tak result dia? Ni sedikit habuk ni. Paling sedikit. Paling sedikit habuknya. Mana paling banyak? Paling banyak apa? Paling banyak W kan? Okey, ni paling banyak. W kat mana ni? Diikat tepi jalan raya. Patut pun banyak. Okey. Soalannya, nyatakan pemerhatian. Okey. Bila sebut pemerhatian, kita nampak lah ataupun senang cerita kat sini kan, pemerhatian sebenarnya soalan pemerhatian ni kita kena bandingkan bergerak balas. Pemerhatian tu sebenarnya kita kena bandingkan bergerak balas. Yang paling bagus, yang paling teruk. Okey. Dalam kes ni kalau ikut manipulasi kita tempat ya. Manipulasi kita tempat. Bergerak balas kita pencemaran. Jadi kat sini tengoklah kita nak bandingkan pencemaran mana paling bagus. Paling kurang habuk dengan paling banyak habuk. Okey. Jadi kat sini kalau kita pemerhatian bahawa kita kata sisip V lah kan. Sisip kaca V paling kurang habuk. Paling kurang habuk. Boleh? Okey, yang terlekat pada pita. Okey, satu markah dah. Ataupun kita nak kata W, mana-manalah pilih W yang paling banyak.
Ataupun sisi kaca V paling sedikit berbanding W yang paling banyak pun boleh. Kita pilih salah satu je. Okey, boleh guys? Tu walaupun dia kata pemerhatian, sebenarnya kita kena bandingkan bergerak balas. Okey guys, boleh? Satu markah. Okey, kedua nyatakan inference. Apa itu inference? Inference ni adalah bahasa senang sebab tapi sebenarnya inference tu adalah kesimpulan awal. Kesimpulan awal. Apa yang kesimpulan yang kita boleh buat pada V ni? Pada V ni. Ataupun apa yang boleh kita buat kesimpulan pada W. Jadi kita yang decide lah. Okay, kat atas ni sebab kita pakai V, kaca V, maka kita kena buat kesimpulan pasal V tu. V tu kenapa dikurang? Kerana dipakai piring Petri yang tertutup. Itulah sebab dia. Sebab itu kadang-kadang inference tu sebab dia pakai yang tertutup. Tapi sebenarnya dia adalah kesimpulan awal. Jadi kesimpulan awal kita cakaplah sebab kita pilih V kan. Okey, kita pun tulis kerana sisip kaca V diletakkan dalam piring Petri, maka sisip sisip kaca tak ada Petri lah. Sisip kaca V adalah paling kurang. Paling kurang habuk. Paling kurang habuk dicemari. Okey. Jadi kena tahulah guys, inference ni apa? Inference ni adalah kesimpulan awal ataupun bahasa mudah sebab lah kan. Sebab apa? Kena bagi sebab dia. Okey guys, sampai sini nak tanya apa-apa tak? Boleh ke? Okay, nak salin-salin dulu. Jadi sebenarnya boleh katakan soalannya lebih kurang macam ni je. Jadi kalau soalan macam ni tak perlukan banyak hafal pun. Kita tengok pada gambar rajah dah boleh jawab kan. Satu soalan. Satu markah. Okey, 3. Nyatakan pembeli ubah yang dimanipulasikan. So, apakah pembeli ubah yang dimanipulasikan? Lupa nak beritahu tadi. Apa yang dimanipulasikan? Okey, apa yang dimanipulasikan? Siapa nak jawab? Satu lagi, apakah bergerak balas? Perkara ni kan kita kena tahulah bila sebut eksperimen ni. Safia rasa apa? Manipulasi tu apa? Apa yang dimanipulasikan? Manipulasi tu berbeza-beza. Dalam kes ni apa yang kita manipulasikan? Apa yang kita manipulasikan? Kristina rasa apa yang kita manipulasikan, Kristina? Tempat, betul Bo. Lokasi, yes, betul. Lokasi boleh, tempat boleh, bagus. Nampak beza-beza kan? Jadi, tempat yang kita letak tu lah. Okey, tempat yang berlainan diletakkan kaca. Okey, ataupun sebut lokasi pun insya-Allah boleh. Lokasi, tempat. Bagus. Bergerak balas apa ni? Bergerak balas hasil dia ni. Kalau tanya bergerak balas apa? Habuk tu lah. Habuk tu bergerak balas. Okey? Okey, ataupun apa ni kata kalau selain pada habuk kata apa? Apa tu? Habuk lah senang. Okey. Kalau bergerak balas ni kalau ikut habuk lah ya.
jumlah habuk yang melekat. Kalau yang constant, yang dimanipulasikan, yang dimalahkan berapa guys? Kalau tanya yang malah tu malah apa malah? Apa yang sama kat sini? Apa yang kita guna sama? Piring Petri. Okey, piring Petri hanya V je guna. Piring Petri guna V je. Yang sama sisip kaca. Sisip kaca. Apa lagi? Yang sama Peter. Salah satulah tulis. Waktu sama ke? Mungkin kot ada sini waktu tak? Dia tak cakap waktu, tapi cikgu rasa betul lah tu. Waktu pun mungkin sama ni boy ya. Barulah fair kan? Ada waktu tak? Waktulah masa selepas seminggu. Selepas seminggu. Betul boy, selepas seminggu. Bagus, betul jawapannya. Jadi kat sini dia kata manipulasi tadi adalah lokasi, tempat. Okey. Tempat yang berlainan diletakkan apa namanya? Sisip kaca. Sisip kaca. Dah. Begitu je lah. Okey, jadi kan kalau ikut logik, benda gambar rajah macam soalan macam ni kan, dia tak perlukan banyak knowledge sangat lah. Maksudnya kalau kita tak study pun dapat gambar rajah ni boleh agak lah jawapannya. Okey. Jadi sebab tu gambar rajah ni sangat membantu kita. Tempat yang paling tercemar, terangkan. So tempat yang paling tercemar adalah W, 1 markah. Kalau ada buat W dah dapat 1 markah dah. Terangkan lagi 1 markah ini. Lagi. Agaknya kenapa W tu banyak debu? Tengok W apa? Diikat pada pagar sekolah tepi jalan raya. Jadi apa alasan kita? Kenapa W ni banyak? Hai boy, nak cakap apa? Dekat pagar kot. Apa yang terlintas dalam fikiran kita kalau dekat pagar? Ini logik je. Kita orang kata kalau tak tengok buku pun boleh jawab lah. Kat pagar sekolah. Kat pagar sekolah mestilah dekat dengan jalan. Tulis sikit. Hal ini kerana pagar sekolah berhampiran dengan jalan raya. Okey, tulislah lagi. Banyak kenderaan lalu lalang ataupun kenderaan yang membawa habuk. Membawa habuk lalu lalang. Okey. Disebabkan persekitaran terjejas. Persekitaran terjejas tu dia punya jawapan tu general sangat. Terjejas macam mana? Kena explain lah nanti pemeriksa takkan tanya terjejas tu macam mana. Tak nampak lagi jawapannya. Jadi kena explain lah. Banyak kenderaan, tepi jalan, exhaust kenderaan. Exhaust pun boleh. Boleh. Jadi terjejas tu betul, cuma dia terlalu general. Jadi kita cuba bila jawab jawapan ni kan, kita fikir balik. Pemeriksa ni tahu tak jawapan ni? Walaupun dia tahulah kan. Ya cuma dia tanyalah macam mana ya terjejas macam mana? Terjejas ni ada kolam air ke? Banyak kan banjir ke? Okey macam tu. Okey, soalan nombor 4, seorang murid telah menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji. Korang dapat soalan ni kan? Korang tengok mengkaji ni. Tengok mengkaji, tengok selepas dia. Okey, aras gula dalam darah. Okey. Kalau disebut lepas mengkaji terus aras gula, ni sebenarnya bergerak balas. Okey, bergerak balas.
Tapi kalau lepas mengkaji, tepi tu ada kesan. Mengkaji kesan. Kalau ada kesan, ini namanya manipulasi. Okey, faham tak? Boleh? Ibu faham tak, Ibu? Kalau mengkaji, terus bergerak balas, terus glukosa bergerak balas. Tapi kalau mengkaji, lepas tu ada kesan, lepas kesan tu manipulasi. Okey, senang. Okey. Tapi soalan ni lagi senang. Sebab apa? Sebab dia bagi gambar rajah. Ni gambar rajah ni. Gambar rajah ni, kalau dekat sebelah sini, ni bergerak balas. Bawah ni adalah manipulasi. Dia tak cakap pun korang kena tahu. Graf memang macam tu, ya? Yang bawah ni manipulasi, yang atas ni bergerak balas. Jadi, bergerak balas kita paras glukosa. Lepas tu manipulasi kita adalah masa. Ini bukan paras ni, ini aras ni. Salah tulis ni, aras glukosa. Okey, boleh? Nampak dah. Jadi individu Q ni aras glukosanya sangat tinggi selepas 2 jam. Yang ini tinggi lepas tu turun, individu P. Okey, jadi kita dah boleh nampak dah kan? Nampak gambar aja dah tahu dah. Oh, dia cerita pasal aras. Jadi P nampak dah, Q lebih tinggi. Okey, soalannya. Berdasarkan nyatakan satu pemerhatian. Ingat guys, pemerhatian juga dah cakap tadi buat apa? Bandingkan apa? Bandingkan bergerak balas. Apa bergerak balas kita? Bergerak balas kita adalah aras glukosa. Okey, apa jawapan korang? Nyatakan satu pemerhatian. Haziq nak cuba ke? Take your time. Boleh ambil masa. Cikgu nak pastikan korang jawab ni betul. Sayang, soalan-soalan macam ni kan senang. Mana soalan senang ni kita skor lah ya. Okey, tak ada jawapan. Ibu tak ada, boy? Cuba bandingkan dua ni. Bandingkan dua ni. Tak ada. Kita nampak bahawa Q lebih tinggi. Kan? Q lebih tinggi kan? Kita buatlah Q lebih tinggi. Tulis. Q lebih tinggi, P rendah. Buat ayat panjang sikit lah. Tulis sini. Ingat bergerak balas kita apa? Bergerak balas kita aras glukosa. Tulis dulu. Aras glukosa. Tulis dulu dia punya gerak balas ni. Gerak balas ya. Aras glukosa darah individu Q lebih tinggi ataupun adalah tinggi. Macam ni pun dah okey. Kita bandingkan. Nak pakai yang QP pun boleh. Kalau nak kata aras glukosa dalam darah Q adalah lebih tinggi berbanding P pun boleh. Nak stop sampai sini pun boleh. Okey boy, okey ke? Boleh faham? Situ ibu punya dah betul, cuma tinggal dia punya bergerak balas saja. Ni bergerak balas tinggal. Masukkan bergerak balas. Okey. Mesti ada soalan macam ni, mesti ada lah. 2 soalan akan ada nanti. Soalan pemerhatian. Okey, nombor 2. Berdasarkan pembeli ubah dalam eksperimen, pembeli ubah bergerak balas.
Bergerak balas dah ada ni, nampak dah ni. Aras glukosa. Aras glukosa darah ataupun dalam darah. Okey. Pembeli ubah dimanipulasikan masa. Tulis je masa. Ikut tajuk dia je. Dah siap. Okey, C. Ramalkan aras gula dalam darah Q selepas 3 jam. Agaknya berapakah Q selepas 3 jam? Masuk kat sini. Agak-agak lah berapa guys? Korang rasa? Berapa? Cuba agak-agak. Sini pun dah 14. Kalau sini agaknya apa? Alamak jauh pula. Agaknya berapa sini? Agak-agak je. 12 kot ya? 12. Saya letaklah 12. Okey, Q kan? Dia turun kan? Okey. 12. Okey, apa pendapat anda? Apa akan berlaku sekiranya kelenjar yang mengawal aras glukosa dalam darah tidak berfungsi? Okey, kelenjar apakah yang mengawal aras glukosa? Pankreas. Pankreas ya? Mengawal. Kalau tak berfungsi apa jadi? Tiba-tiba dia punya pankreasnya rosak. Pankreas kita ni kalau kita selalu makan gula berlebihan, dia macam bosan lah untuk menghasilkan insulin. Lama-lama pankreas akan mengeras. Bila dia mengeras, dia akan menghasilkan insulin yang sedikit. So bahaya guys kalau glukosa darah tinggi, korang kena dialisis. Ya. Sekarang makanan kita pun macam-macam kan, makanan segera. Jadi elakkanlah makan benda-benda manis, coklat ke, banyakkan minum air masak guys. So pada pendapat kita apa jadi? Jadi kalau dah tak berfungsi, yang pertama glukosa akan meningkat. Satu markah je kan? Dah tentulah glukosa berlebihan. Tidak dapat ditukarkan menjadi glikogen. Kesian Okey, kita cerita sikit pasal kelenjar pankreas ni. Okey, jom. So, kita punya usus ni daripada esophagus, perut. Lepas tu dia masuk duodenum. Baru masuk usus kecil. Okey. Usus kecil ni kan. Okey, masa dia masuk usus kecil ni, sini kita punya pankreas kita. Pankreas kita macam daun kat sini. Jadi pankreas kita dia akan menghasilkan insulin ya. Insulin kalau gula tinggi. Gula tinggi, gula ni maksudnya glukosa. Glukosa ni guys, bukan gula yang manis saja. Glukosa ni bukan gula yang manis saja glukosa. Gula yang manis tu memang ada glukosa. Korang makan nasi berlebihan pun dia akan jadi glukosa. Sebab tu nasi tak boleh makan lebih-lebih. Faham tak? Dan ini korang kena penyakit kencing manis. Roti makan berlebihan akan jadi glukosa. Betul Safia. Nasi ada glukosa. Roti apa-apa yang ada kanji glukosa. Jadi jangan kita fikir gula je ada glukosa. Gula memang ada lah. Jadi bila glukosa tinggi, jadi insulin pun akan dirembeskan tinggi. Tapi kalau dia tinggi sangat, insulin tak mampu nak convert glukosa. So glukosa ni kalau dia convert jadi apa? Glukosa ni kalau di-convert, insulin ni convert glukosa ni akan menjadi glikogen.
Jadi glikogen. Jadi bila jadi glikogen, maka glukosa pun akan berkurangan. So kat mana disimpan glikogen ni? Glikogen ni akan disimpan kat mana simpannya? Di bawah kulit adipos namanya. Kulit adipos kita lah, bawah kulit-kulit lemak ke. Okey, glikogen ni akan diguna balik kalau kita kekurangan tenaga ataupun kurang gula. Kalau kurang gula, dia convert balik menjadi glukosa. Jadi mereka ni boleh convert balik lah. Namun, kalau katakanlah gula ni sentiasa banyak, maka glikogen ni tak mampulah nak jadi glukosa balik. Jadi dia semakin banyak kan? Betul tak? Jadi dia semakin meningkat. Apa jadi pada glikogen? Kalau dia semakin meningkat aja, nak jadi glukosa tak boleh, glukosa makin banyak. Apa jadi? Sofia tahu tak apa jadi kalau glikogen terlalu banyak? Jadi glikogen ni akan ditukarkan menjadi lemak. Sebab itulah orang yang berlemak kat peha ke, dekat tangan ke, betul Safia, berasal daripada glukosa. Jadi bila jadi lemak, memang dia tak boleh tukar lagi kepada glukosa. Tak boleh tukar lagi dah. So macam mana hilangkan lemak? Kita kena burn dia. Kita kena bakar dia melalui exercise. Exercise saja boleh bakar lemak. Jadi sebab itu sebelum jadi lemak, korang kurangkan glukosa, kurang makan gula, nanti glikogen convert balik. Faham tak? Jadi katakanlah ya, kalau kita tersesat dalam hutan, kan, jungle trekking ke, sesat dalam hutan ke, nanti glikogen ni akan ditukarkan balik menjadi glukosa lah, walaupun korang tak makan beberapa hari. Mungkin korang lemah lah. Sebelum dia jadi lemak, dia tersimpan. Glikogen ni tersimpan. Dia bukan tenaga, Safia. Dia simpan. Tenaga dekat sini. Glukosa menghasilkan tenaga. Cuma glukosa berlebihan, lebih tak bolehlah tukar kepada glikogen. Glukosa yang ngam-ngam je kita nak jadikan tenaga. Faham tak Safia? Jadi kalau lebih sangat, nak buat apa? Lebihan kan? Dia tukar pada glikogen untuk simpan dulu. Jadi kalau katakanlah kalau bulan puasa glukosa tak makan ya. Bulan puasa nanti ni bantu. Sebab tu bulan puasa kita senang nak kurus. Sebab glikogen yang ada tu belum jadi lemak lagi. Tapi kalau dah jadi lemak, memang tak boleh kurus kecuali kita kena exercise. Okey? Jadi kalau kita nampak kulit-kulit kita banyak-banyak lemak ni sebenarnya berasal daripada glikogen. Okey, begitulah ceritanya kepentingan insulin. Okey? Alright. So now kita teruskan lagi. Section B, jawab semua soalan. Ada 6 soalan tau. Okey, soalan yang bergambar rajah, cikgu tak risau. Korang pun jangan risau yang bergambar rajah ni sebab jawapannya biasanya ada pada gambar rajah. Jadi kita perlukan knowledge kita sikit pun dah okey dah. Yang cikgu risau sikit macam esei. Yang tu memang kena perlu knowledge yang banyak. Jadi untuk lulus sains senang. Untuk dapat B sains pun senang. Untuk dapat A ni lah struggle sikit. Sikit je struggle pun. Okey, jadi kat sini gambar rajah. Lagi dia bagi graf A dan graf B mewakili gerakan sebuah kereta. Gerakan. Tengok dulu. Sesaran, hal laju. Sama macam kita belajar matematik. Sama je. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan hal laju? Hal laju ni kalau ikut formula kita apa? Okey, kalau ikut hal laju, kalau ikut matematik kan, hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. Betul tak? Sesaran bahagi masa kan? Jadi kalau nak buat ayat matematik, kita guna formula je. Nak buat ayat definasi. Kita akan tulis hal laju ialah apa-apa masa dekat bawah dia adalah kadar.
Apa-apa bahagi dengan masa, dia adalah kadar. Hal laju ialah kadar apa? Kadar perubahan sasaran. Perubahan sasaran. Sasaran ni jarak ya. Maksudnya daripada point A kepada point B. Jadi dia berubah kan? Namanya perubahan sasaran daripada point A ke point B. Jadi inilah guys. Jadi senang je sebenarnya definisi operasi pula. Definition untuk yang ada formula, kita boleh pakai formula je. Namun kalau tak ingat tak apa, abaikanlah, satu markah je pun. Jangan stres sangat benda-benda yang kita rasa tak boleh nak mampu nak buat, kita abaikan dia. Kita fokus pada kita boleh buat. Okay. Nyatakan jenis gerakan yang diwakili oleh B. B mana? B ni dapat tak? Hal laju dengan masa, dia punya kecerunan dia mewakili apa guys? Siapa tahu? Siapa ingat lagi matematik? Hal laju bahagi masa. Kecerunannya apa? Zik apa Zik? Nak cuba Zik? Zik okey boy. Hal laju dengan masa mewakili, kecerunannya mewakili pecutan. Okey. Jadi pergerakan bagi graf B ni sebenarnya mewakili pecutan. Okey, dah. Kirakan pecutan yang dialami oleh kereta. Pecutan ni kita nak buat macam mana? Buat segitiga. Kira yang menegak bahagi yang melentang. Okey, yang menegak ni 100, yang melentang ni 10. Dah, itu je. Itu je. 100 bahagi 10. Dah, dapatlah pecutan. Ingat nak cari kecerunan Pecutan sama dengan 100 bahagi 10 ni. Dapatlah jawapannya 10 meter per saat kuasa 2. Tada! Okey, soalan guys sampai sini. Nak tanya apa-apa tak? Ni sebenarnya kita dah belajar dalam matematik. Jadi kalau keluar kat sains ni kena kacang lah ni. Sebab matematik lagi dahsyat soalan dia. Okey, next lagi. Ramalkan keadaan gerak satu objek yang boleh diwakili oleh A dan B pada masa yang sama. Jelaskan jawapan anda. Okey. Okey, yang ini kalau graf macam ni kita boleh sebab dia bengkok kan. Sebenarnya dia adalah mewakili sesuatu benda yang jatuh. Kelapa jatuh ke, buah jatuh ke. Jadi the best yang kita boleh jawab kalau dia curve macam ni, kita boleh kata dia adalah jatuh bebas. Tahu tak jatuh bebas tu apa? Pernah tahu tak jatuh bebas apa? Kita tak pernah dengar. Jatuh bebas. Boleh? Free fall. Safia pernah dengar tak Safia? Jatuh bebas. Korang tak ada dengar ya? Jom kita cerita sikit. Apa itu jatuh bebas? Pernah ajar ya? Okey, kita belajar lagi. Jatuh bebas. Okey. Jatuh bebas ni ada dua keadaan. Okey, yang pertama dia jatuh dari bangunan macam kita sekarang ni lah. Dalam dunia yang nyata ni. Dia terjun ke, maka dia pun jatuh ke bawah.
Ini namanya jatuh bebas. Okey, yang kedua, jatuh bebas dalam vacuum. Dia buat dalam tertutup, tak ada udara, dia balinglah satu shilling, satu bulu burung ataupun daun ke, tengok mana jatuh dulu. Kalau sini satu orang, satu bulu burung, agaknya siapa jatuh dulu? Ini orang lah jatuh dulu kan? Bulu burung jatuh lambat. Betul tak? Okey, tapi kalau dalam vacuum, vacuum ni maksudnya tak ada udara. Okey, tak ada udara. Okey, sini kenapa dia lambat? Kenapa dia lambat? Sebab udara ada ni. Ni udara. Udara dia halang bulu pelepah daripada jatuh. Jadi dia jatuh lambatlah. Manakala dalam vacuum tak ada udara, maka mereka ni jatuh dengan laju serentak. Jadi bulu pelepah ni pun dia jatuh laju juga. Seperti mana jatuh duit shilling tu. Kalau kita letak gajah pun jatuh laju juga. Sama dengan duit shilling. Faham tak? Jadi kedua-dua ni namanya jatuh bebas. Cuma dalam vacuum ataupun bukan dalam vacuum. Okey, boleh terima? Biasanya lah kalau jatuh bebas, soalan refer kepada vacuum. Okey, jatuh bebas. Jadi kalau korang ambil dalam engineering akan datang, memang korang kena belajar lah jatuh bebas ni. Okey. Okey, move lagi guys. Okey, dah tu dapat sikit-sikit kan. Rajah 4 menunjukkan proses mengendalikan tumpahan merkuri. Okey, merkuri ni tahu kan, pernah tengok tak merkuri? Dekat TikTok ada, dekat IG pun ada, dekat Mama pun ada. Dia warna macam silver tu. Kan, pernah tengok kan, tahu kan? Okey. Merkuri ni sebenarnya dalam termometer, yes. Merkuri ni kalau kena tangan sikit, okey lah. Tapi kalau kena tangan banyak, dia boleh mengkaki juga, bahaya ya. Merkuri ni sebenarnya ketumpatannya tinggi. Dia punya ketumpatan tinggi. Dia punya ketumpatan tinggi bermaksud kalau kita letak dalam besen merkuri ni kan, dan kita letak besi dalamnya, besi tu boleh timbul. Bayangkan macam mana tu. Kalau dalam air, kita campak dalam air, besi timbul tak? Besi tak timbul dalam air, besi tenggelam kan. Tapi dalam merkuri, besi boleh timbul dalam merkuri. Bermaksud ketumpatan merkuri tu tinggi lah. Besi pun boleh timbul kan. Bayangkanlah kalau Tuhan ciptakan hujan tu daripada merkuri, semua benda timbul. Kereta timbul, rumah timbul. Nasib baiklah Tuhan ciptakan hujan daripada air ya. Ketumpatan merkuri tinggi. Okey. Jadi kat sini macam mana mengendalikan jika merkuri tumpah. Okay, mula-mula maklumkan kepada guru yang bertugas lah seperti biasa ataupun penjaga makmal. Jadikan kawasan tumpahan sebagai larangan. Kita letaklah kon ke. Tabur sebuahan X. Sebut X ni kita nak tahu ni. Hubungi jambatan M. Okey. Soalan pertama dia kata, namakan serbuk X. Jadi apakah serbuk X? Guys, korang rasa apakah serbuk X? Sulfur, betul. Sulfur. Kita kena guna serbuk sulfur. Letak dekat situlah supaya dia tutupi tumpahan. Kalau tak dia merebak kan? Supaya tak merebak. Hubungi M. Apakah jabatan M? Bomber. Betul. Hubungi jabatan bomber. Jabatan. Ada lagi. Kalau lain ada lagi. Dia satu lagi namanya apa? Hazmat. Hazmat. Hazmat apa? Tak apalah korang buat jabatan bomber je lah. Bomber dan penyelamat.
Nyatakan satu individu lain selain guru yang boleh kita laporkan tentang tumpahan yang berlaku dalam makmal. Okey, siapa lagi? Kalau guru tak ada, kita boleh beritahu siapa? Penjaga makmal. Nama dia sebenarnya pembantu. Pembantu makmal. Okey, bagus, betul. Nyatakan kesan negatif tumpahan merkuri terhadap kesihatan. Merkuri ni kalau korang nak tahu, ada sesetengah kosmetik menggunakan merkuri berlebihan. Contohnya, kalau ada kosmetik yang menjadikan kulit anda putih dalam masa beberapa minit. Sapu je putih. Biasanya produk tu ada merkuri yang tinggi. Jangan belilah guys, jangan beli. Dia akan merosakkan kita punya melamin kulit kita ni. Okey, melamin tak, merosakkan pigmen kulit kita. Jadi, kesan negatif tumpahan ni kepada kesihatan. Yang pertama, keracunan lah. Yang pertama mungkin kita kata menyebabkan keracunan merkuri. Bahayalah. So 2 markah, 2 poin bagi. Satu lagi, dia boleh menyerang sistem saraf tau. Boleh menyerang sistem saraf. Sistem saraf kita dah belajar form 3 sistem saraf ni special sikit. Kalau rosak, sistem saraf ni kalau rosak tak boleh repair. Rosak akan rosak. Kalau tulang patah, kita boleh sambung. Saluran darah putus, boleh sambung. Tapi saraf rosak, sama ada putus atau tak putus rosak, tak boleh buat apa-apa. Lumpuh lah, yes. Kalau kena bahagian lumpuh lah. Sebab tu orang lepas aksiden, kadang-kadang nampak macam okey kan. Tak boleh angkat tangan. Bahagian saraf tertentu tak berfungsi. Seumur hidup. Ya, seumur hidup. Kalau dia betul-betul serius lah. Jadi kalau dia, katakan dia lemah pun, sistem saraf kalau lemah pun memang tak boleh nak improve guys. Dia adalah ubat dia. Ubat untuk jaga saraf tu. Jadi kalau kena stroke, habislah. Okay guys, jadi pentinglah. Bayangkan kalau korang tak boleh nak gerak apa-apa. Nak pergi tandas pun tak boleh. Macam mana tu? Nak bergantung kepada orang. Kesianlah kan. Kita yang orang menjaga, kalau kita yang kena, orang menjaga kita pun susah. Kita pun susah jugalah nak bergerak. Sengsara kan. Tak boleh nak bebas. Kita sebagai manusia ni suka nak bergerak, nak berjalan. Sebab itu sekarang ni kita kena banyak syukur guys. Okey, lagi apa lagi kalau kena saluran saraf. Ada lagi tau. Saluran ni pencernaan. Kalau terminum ke pencernaan. Bahaya ni pencernaan kita. Rosak juga. Lagi apa lagi mungkin sistem ginja. Sistem pembiakan. Jadi korang jangan suka-sukalah pakai macam TikTok tu. Kadang-kadang dia buat konten kan, dia ambil merkuri, dia sapu kat tangan ke. Bahaya biasa merkuri. Dia ada satu lagi, satu lagi macam merkuri namanya gallium. Gallium tu dia macam merkuri bentuk dia, tapi nak dapat susah. Macam gallium tu dia tak bahaya sangat. Dia bentuk macam merkuri. Orang dulu-dulu merkuri dia panggil raksa. Raksa tu merkuri lah. Dalam perubatan bomo ke dulu orang pakai macam tu. Merkuri ni logam, betul. Merkuri ni logam. Kalau dalam logam, dalam jadual berkala dia tulis Hg. Hg tu adalah merkuri. Okey, sekiranya terdapat tumpahan logam reaktif. Logam reaktif ni adalah kumpulan 1. Logam reaktif ni dalam jadual berkala dia berada pada kumpulan 1.
Okey, apakah radar? Contoh kumpulan satu apa? Natrium, kalium. Natrium dengan kalium tu memang powerful. Dia punya powerful, kena air pun dia boleh terbakar. Natrium. Natrium ni Na ya. Na dengan K, kalium. Dua ni, kalau jumpa kat mamal, biasanya cikgu simpan dalam botol yang gelap, dalam minyak parafin. Awak nampaklah dia warna silver tau. Dia letak dalam minyak parafin. Supaya tak mudah tak mudah meletup. Okey, apakah radar yang boleh digunakan untuk mengangkatnya? Kalau dia reaktif lah, kita nak buat apa? Kalau tertumpah. Kalau tertumpah kita kena mengambil ataupun nak ambil dalam bekasnya kan? Kita mengambil menggunakan penyepit. Jangan guna tangan. Penyepit. Guna tangan kan bahayalah, mengkakis tangan kita. Okey, dah saling ke? Boleh cikgu teruskan lagi? Cikgu target sampai soalan ke-8 ni sempat tak rasanya? Tak sempat pun tak apalah, mana sempat aja. Cikgu move lagi guys. Okey, masuk soalan yang ke-7. Boleh boy. Menunjukkan dua jenis alatan. Okey, ni namanya alat untuk ukur kita punya apa ni? Darah, tekanan darah ya. Yes, tekanan darah. Betul. Biasanya darah dekat atas ni namanya darah atas. Diastole, systole. Darah atas ni dia biasanya 120 lah normal. Bawah ni 80. Plus minus lah. 70 80 kira okey lah ni. 110 120 kira okey lah. Jadi kalau korang pergi buat tekanan darah, dia akan tulis macam ni lah. Dia akan tulis contohnya 117. Nampaklah yang ni bahagian atas, ni bawah. Jadi kita tengok pun dah tahulah. Oh nampak. Kalau ikut normal 120, kurang sikit lah. Tapi plus minus okey je. Okey je ya. Okey lagi. Kita baca tengok sikit. Kalau 140 tinggi, 60 tu rendah. Dia 140 ke atas ni darah tinggi ni guys. 60 ni darah rendah. Tak boleh ni. Apa efek dia? Ni darah rendah. Darah tinggi. Darah rendah, kelemahan. Dia salah satu je ada. Kalau ada darah tinggi, tak ada darah rendah biasanya. Biasanya ini normal lah. Bawah ni. Okey, darah rendah dan tinggi. Contohnya, ni darah tinggi kan? Contohlah. Kalau darah tinggi ni, tinggi tu maksudnya dia pump, jantung kita pump dengan laju. Bila jantung kita pump dengan laju, darah kita pressure tinggi. Jadi, alat ni detect lah pressure darah kita tinggi. Jadi, kekurangan dia, sebenarnya ada bagus. Bagusnya, dia akan pump dengan kuat, dia akan sampai ke otak lah. Sebab laju kot. Cuma kekurangan dia boleh memecahkan kapilari darah. Kapilari darah kita nipis saja. So, kapilari darah paling banyak adalah dekat otak. Jadi, kalau kapilari darah otak pecah, kita akan kena stroke. Lumpuh. Otak kita bila pecah kan, bila darah itu akan, bila pump, darah tu terkeluarlah kena otak tu. Jadi otak tu akan mati. Bila mati, bahagian yang otak tu berfungsi tu, dia tak boleh fungsi lagi lah. Mungkin nak senyum tak boleh ke, nak buka mulut ke. Kita bergerak ni berdasarkan daripada arahan otak. Otak yang beri arahan. Okey? Nak angkat tangan tak boleh. Walaupun kita nak angkat, otak tak boleh berfungsi, tak boleh bagi arahan. Dia tak boleh bagi direction kepada otot-otot supaya mengecut dan mengendur. Faham tak guys? Tu kalau tinggi ya. Okay, katakanlah rendah. Rendah. Katakanlah bawah 90. Rendah sangat ni. 100 lah katakan. So kalau rendah, darah tu jantungnya pump tak kuat. Bahaya juga bila tak kuat, darah tak sampai ke otak. Jadi kita boleh pitam bila-bila masa. Okay, kalau korang nak tahu darah rendah tak, biasanya kalau korang baring tidur, korang terus bangkit.
Korang rasa macam huyung hayang kan? Kalau rasa huyung hayang tu maksudnya darah tu belum naik ke otak lagi lah. Sebab dia macam baru. Tapi kalau korang bangun cepat-cepat, terus rasa nak pitam je, biasanya tu korang darah rendah. Tapi kalau korang just bangun rasa macam pening-pening biasa je, okey lagi. Pernah buat macam tu tak? Safia. Ya, Safia. Maksudnya satu kena yalah kena kontrol makan lah Safia ya. Kurangkan makan kolesterol, buat senaman sikit lah seperti biasa Safia. Safia macam tu mungkin kemungkinan darah rendah lah Safia. So mana bahaya darah rendah dengan darah tinggi? Ikutkan darah tinggi bahaya, cuma darah rendah bahaya juga. Bahayanya bila masa kadang-kadang kita berjalan, kita tak perasan darah kita rendah. Tiba-tiba kita jatuh macam tu je. Ataupun naik motor ke, tiba-tiba kita jatuh je sebab darah rendah. Darah tak sampai ke otak, kita boleh pintam, pengsan. Ataupun kita melawat orang hospital, kita bau darah ke, kita bau ubat ke, tak perasan kan, kita seperti pening sikit. Duduk terkatil, tiba-tiba kita jatuh. Biasanya tu tanda-tanda darah rendah lah. Jadi kontrol makan, kolesterol lah kan biasanya. Okay guys. Okay, habis sikit lagi kan boleh? Kita habiskan nombor 7 je lah. Okey, berdasarkan raja di atas, namakan alat ini. Okey, alat ni alat ukur darah. Okey, namanya adalah sphygmomanometer digital. Okey, kalau yang pakai pump tu manual. Tu konvensional lah. Kalau pakai macam ni digital lah. Sekarang ni semua pakai digital. Kan, namanya adalah sphygmomanometer digital. Yang P ni. Okey, yang Q ni termometer infrared. Ini senang je. Termometer infrared. Masa COVID tu lah kan. Inframerah. Okey. Nyatakan fungsi P dan Q. P tu mengukur tekanan darah. Mengukur tekanan darah. Manakala Q mengukur suhu badan. Okey. Dah lagi. Okey, ni termometer. Ni termometer makmal namanya. Okey, soalannya apa ni tanya? Berdasarkan rujukan termometer digunakan untuk mengukur suhu badan. Okey, termometer ni boleh ukur badan juga. Tengoklah, kalau yang makmal punya, kita jangan buat ukur badan. Sebab dia punya kaca tu mungkin nipis sikit, bahaya. Masalah mulut kan, merkuri jatuh dalam mulut, bahaya. Kalau yang hospital ni, dia adalah tebal sikit. Okey, berapakah julat suhu bagi termometer ini? Dia nak julat suhu. So, antara berapa ni? Tak nampak lah pula. Ini 42 kan? Ini 35. Jadi julatnya antara 35 hingga 42. Julat lah, besar dan kecil. Tak nampak betul kot. Apakah tujuan pencerutan pada X ni? Sini ada pencerutan ni. Nampak tak? Dia macam lekuk sikit kan? Itu namanya pencerutan. Perasan dia? Ini kalau katakanlah dia turun tak laju sangat. Sebab bila kita ambil suhu orang, mesti tarik daripada mulut kan? Kalau tak, dia turun terus jatuh cepat-cepat. Jadi dia buat pencerutan tu supaya dia turun taklah laju sangat. Jadi dapatlah dia punya temperature badan. Jadi supaya merkuri tidak turun dengan cepat untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Macam itulah ceritanya.
Okey, korang okey tak malam ni? Nak tanya apa-apa lagi tak sebelum bersurai? Boleh faham ya? Dapatlah sebut sedikit mana-mana yang relate tu juga ceritalah dengan awak ya. Minggu depan kita nak masuk pasal nuklear. Nuklear ni memang pembelajaran moden sekarang ni guys. Dulu zaman-zaman cikgu tak belajar nuklear ni. Sekarang ni korang punya turn lah belajar nuklear. Nuklear, angkasa, korang dah start belajar ya. Zaman-zaman cikgu dulu tak ada. Tak belajar pun. Jadi batch-batch korang lah belajar ni. Jadi korang dah maju banyak